Datuk Engineer Muhammad bin Dalib. Okey. Baik. Kita nak raikan soalan. Dah ramai bertanya di FB IKIM FM. Okey. Antara yang bertanya dengan kita ni macam-macam sebenarnya. Dan ni soalan dia. Sunan Musafir tanya, Datuk, suspension yang sesuai untuk MPV macam Estima, Avanza dan Velfire. Sebab suspension saya dari dari Bilstein, tapi macam tak berapa nak sedap bila guna. Dan suspension ni kita boleh perhatikan ya. Dan recommend daripada saya, suspension ni kita memang boleh ubah sesuai. Tetapi pada model dan pada benda yang sama, dia tidak menambahkan beban dan dia tidak menambahkan mekanisme yang boleh menjejaskan. Tidak. Suspension ni semua memang kita boleh tukar. Spring kita boleh tukar kepada keras, dan Mac-Patterson tu boleh kita tukar kepada yang lebih bagus lagi, yang boleh kita tune up lagi. Suspension kita, dia memakan benda belanja, itu cost. Memang kita boleh. Kalau untuk van, memang saya tak mahu sebut nama van. Ada dua van ni yang jenama dia memang hebat, tetapi bukan local brand, bukan Jepun punya brand, bukan Korean. Dia van ni memang best, suspension dia memang bagus, tapi mahal. Tak ramai orang gunakan. Jadi yang banyak kenderaan digunakan oleh van negara kita ni adalah coil spring, lower arm suspension dengan upper arm suspension, absorber. Ini saja. Jadi bergantung kepada pembeli. Apakah pembeli yang nak tengok macam mana suspension. Bila dia boleh ubah sesuai, spring yang coil spring tu 7, dia nak jadikan 8 atau nak jadikan 6, nak jadikan besar, nak jadikan kecil, nak jadikan soft. Itu saja yang boleh kita buatkan. Tetapi suspension adalah satu paling penting pada kenderaan untuk memberikan keselesaan. Itu dia. Baik, seterusnya Datuk, kita ada lagi soalan ni dari Yusuf Omar. Katanya nak bertanya, boleh ke kalau kita suntik suspension untuk recon balik absorber yang dah digunakan? Apa kebaikan menggunakan adjustable absorber? Ya, suntikan ni adalah kita inject dia semula dengan hidrolik. Kita buang hidrolik yang lama dan kita tukar kit dia dan kita inject dia hidrolik yang baru. So kita tukar yang lebih kuat lagi, hidrolik yang lebih tinggi lagi, kepekatan kelikitan dia. Memang bagus, tetapi kerja dia banyak lah. Itu sendiri modification. Kalau hantar kat kedai tak recommend lah. Dia punya cas serupa dengan cas yang beli baru satu. Jadi kalau kita nak buat, kita kena buat. Kita kena tahu yang best, yang suit dengan badan kita. Kalau kita tak ukur nanti, suspension ada 4 absorber. So yang kita 4 ni yang ni kita taruh 0.1. Yang sini 1.1. Yang sini 0.015. Jadi hidrolik yang tak seimbang akan menyebabkan suspension kenderaan kita tak sama balance. Dan waktu kita membrake, suspension yang tinggi, hidrolik dia lebih mampat berhenti berbanding dengan yang kurang hidrolik. Jadi tidak di-advisekan bagi injection. Inject the absorber. Yang soalan yang kedua tentang absorber, kebaikan untuk adjustable. Yang adjustable dia ada 2. Satu mechanical adjustable, iaitu kena turun, buka, lock skru dia, pusing. Skru dia sampai katakan 10 pusing. Sebelah kanan 10 pusing, sebelah kiri pun 10 pusing. Kalau yang standard punya yang hari ni, tak perlu nak turun-turun pusing. Adjustable, tekan je. Dia akan naik situ berapa pound, berapa pressure. Yang tu dia akan keluar figure 95. Okey, persen. Stop. Pergi ke sebelah kanan. Tek 95. Jadi depan dah kita dah ada 95%. So vibration untuk bahagian depan memang very strong kerana dia angkat enjin. Memang kita akan rasa selesa. Adjustable adjustable absorber adalah memang baik. Okey. Kita kena memanggil pula. Teruskan. Siapa di talian tu? Raizal dari Melaka. Silakan Raizal. Dari Melaka. Soalan saya ialah untuk kenderaan auto, untuk penjagaan gear auto tu, saya nak tanya, saya ada dengar daripada info yang lain lah berkenaan penjagaan gear auto ni. Dia kata tak baik letak dekat tempat neutral atau maksudnya ketika lampu isyarat tu kita tak digalakkan letak dekat neutral. Lebih baik diletak kat tempat drive dengan tekan brake. Itu lebih baik untuk penjagaannya. Ataupun saya nak tahu
langkah mana yang lebih baik ketika berhenti di lampu isyarat, sama ada sekejap ataupun dalam keadaan yang lama. Itu saja. Terima kasih. Ya, Datuk, silakan. Dan kita pernah maklumkan yang sebelum ni kan, perkara yang sama. Saya suka kalau dia sampai dekat traffic light, gear lever dalam D, dia tekan brake. Saya suka. Oh. Kerana apa? Jadi workshop ada kerja, spare part ada ganti. Kalau semua orang ikut macam saya, macam mana saya buat, bila kita sampai kat traffic light, kita kena tekan brake. Jangan terlupa tarik handbrake dulu. Tarik handbrake baru end. Kenapa kita nak letak end? Sebab kita nak reduce the stress. Kita nak transfer heat, kepanasan tu nak dibuangkan secepat mungkin. Sebab kita nak sampai traffic light ni, tadi kita tekan brake. Tekan brake, penggeseran di antara brake pad dengan brake disc terlalu tinggi. Dan gear ni tadi, dia mengeluarkan hydraulic system, dipanggilkan TQ oil, menjadikan high pressure. Sebab dia dipaksa berhenti. Dengan kita meletak end, dia akan menjadi free, tiada tekanan untuk gearbox. Dan tiada friction, tiada tekanan kepada brake pad dan juga brake shoes. Jadi kedua-dua ini dia adalah bebas daripada tanggungjawab bebanan dia. Jadi dengan cara ini, heat transfer ataupun pemindahan haba begitu panas, yang begitu pantas. Sebab dia dapat berehat sementara dan seketika. Jadi kalau kita melakukan sedemikian, jangka hayat brake pad, jangka hayat brake disc akan bertambah dan gearbox kenderaan kita akan lagi tahan. Apabila kita memulakan balik perjalanan, kita menarikkan gear lever one step below D, satu step di bawah D, baru kita mulakan pergerakan. Dan kereta ini akan memanjangkan jangka hayatnya dengan lebih. Ini yang beruntung. Tapi kalau dia nak buat juga sampai dekat traffic light, dia nak tekan brake, dia dalam gear dalam D, bagus lah. Minyak dia akan makan lagi kuat, brake pad akan cekat habis, brake disc akan cepat panas, dan dia create the heat among that, dan pressure high ada dekat sini menyebabkan brake pad cepat habis. Jadi adalah budak workshop buat kerja kan. Untung Baru dia aku tak jalan. kilang banyak keluar Baru keluar produk. Okey.